Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hawa Huda binti Siddiq, PIB 19109 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan pentadbiran kehakiman unit SAS semester 5 akan menerangkan tentang pewarisan suami. Apabila membicarakan tentang pewarisan suami, maka ianya mestilah dalam keadaan isteri yang mati kemudian meninggalkan suaminya. Pertama sekali, saya ingin menerangkan bahawa suami ini mewarisi harta isterinya atas sebab perkahwinan. Perkahwinan ini merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan dan ditetapkan hak dan tanggungjawab terhadap suami dan isteri tersebut. Maka dengan itulah suami berhak mempusakai harta isterinya. Begitu juga apabila berlaku perceraian, di mana ada dua keadaan di sini. Yang pertama, apabila berlaku perceraian talak raj'i, iaitu talak 1 ataupun 2, di mana jika bekas isterinya itu meninggal dunia dan arwah isterinya itu masih dalam tempoh iddah lagi, maka bekas suaminya itu berhak mewarisi harta pusaka bekas isterinya itu. Yang keduanya adalah perceraian talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk semula melainkan dengan akad nikah baru. Maka bekas suami itu tidak berhak untuk mewarisi harta bekas isterinya itu. Namun perlu diambil kira juga mengenai status sesebuah perkahwinan itu. Adakah perkahwinan itu adalah sah ataupun perkahwinan yang fasik atau rosak? Jika perkahwinan yang sah, iaitu sempurna rukun-rukun nikahnya, maka ini tidak akan membawa masalah kepada pewarisan harta bagi suami. Tetapi jika sekiranya perkahwinan mereka itu adalah perkahwinan yang rosak atau fasik, di mana perkahwinan tersebut tidak lengkap rukun-rukun nikahnya seperti ketiadaan wali, ketiadaan saksi, maka suami tersebut tidak berhaklah ke atas harta isterinya itu. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang bahagian pewarisan bagi suami daripada harta isterinya itu. Suami akan mewarisi harta isterinya dengan dua keadaan, iaitu keadaan pertama adalah 1/2 jika isterinya mati tidak meninggalkan furuk waris, iaitu anak-anak sama ada lelaki ataupun perempuan. Dengan kata lain, jika isteri itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak-anak, maka secara tidak langsung si suami akan mendapat 1/2 ataupun separuh daripada harta isterinya itu. Keadaan yang kedua, 1/4 jika isterinya mati meninggalkan furuk waris, iaitu anak-anak sama ada lelaki ataupun perempuan. Dengan kata lain, jika isteri itu meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, maka si suami akan mendapat 1/4 daripada harta isterinya itu. Sebagai tambahan, furuk waris juga merujuk kepada anak, cucu, cicit dan ke bawahnya kepada si mati. Bahagian pewarisan suami ini juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 12. Jadinya, dua keadaan inilah yang memainkan peranan penting untuk menentukan bahagian suami ini dalam pewarisan harta isterinya. Serta turut diberi perhatian juga jika berlakunya isteri yang mempunyai suami terdahulu sebelum berkahwin dengan suaminya yang sekarang, maka perlulah diselidiki adakah isteri itu mempunyai anak ataupun tidak ketika bersama dengan suaminya yang dulu. Sekiranya didapati ada, maka suaminya sekarang tetap akan mendapat bahagiannya 1/4 daripada harta isterinya itu. Okey, penerangan saya yang selanjutnya iaitu cara penyeraan bagi pewarisan suami, di mana dalam pewarisan harta pusaka ni terdapat 3 jenis masalah yang perlu kita tahu. Antaranya adalah, pertamanya adalah masalah al-adillah, iaitu masalah yang mana sahamnya adalah sama dengan asal masalah seperti 6/6. Ini bermakna harta yang ada tu adalah cukup-cukup je untuk ahli waris yang ada. Masalah yang kedua adalah masalah al-ailah ataupun disebut juga sebagai masalah al-aul, iaitu masalah yang berlaku lebihan pada saham, di mana sahamnya lebih besar berbanding asal masalah seperti 7/6. Apabila berlaku masalah ni, setiap ahli waris akan berkurang kadar harta yang bakal mereka dapat. Ini kerana saham tu tinggi tapi harta yang ada tu tidak cukup untuk ahli waris. Jadinya disebabkan itulah akan berlakunya pengurangan bagi kadar bahagian yang ahli waris tu akan dapat. Okey, yang ketiganya adalah masalah ar-rad, iaitu masalah yang mana sahamnya lebih kecil berbanding asal masalah seperti 4/6. Masalah ini akan berlaku jika tiadanya orang yang mengambil baki atau dipanggil sebagai asobah dalam sesuatu kes faraid tu.
Jadinya, lebihan harta yang baki selepas diagihkan kepada waris ashabu furud akan diagihkan lagi kepada mereka untuk kali keduanya mengikut pengiraan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pengagihan untuk kali kedua ni adalah tidak berlaku kepada suami dan isteri kerana suami dan isteri ni tidak menerima rod. Namun begitu, para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai masalah ar-rod ni. Terdapat dua pendapat berkenaan dengan masalah ar-rod ni. Yang pertama adalah pendapat jumhur, iaitu pendapat jumhur ni adalah menerima rod sebagai salah satu bentuk pewarisan. Okey, pendapat kedua adalah pendapat mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i ini tidak menerima rod sebagai salah satu bentuk pewarisan. Jika ada berlaku lebihan pada harta, maka lebihan harta itu akan diberikan kepada Baitul Mal. Dan inilah sistem yang diamalkan di negeri Pahang buat masa kini. Contoh pengiraan. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan contoh pengiraan bagi kita mengetahui berapa kadar harta yang bakal diperoleh oleh suami. Okey, situasi di sini adalah seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu dan seorang anak lelaki. Dan hartanya yang bernilai RM24,000. Saya akan menggunakan istilah dalam bahasa Arab, iaitu suami adalah zauj, ibu adalah dan anak lelaki adalah ibn. Jadinya zauj akan menerima 1/4, akan menerima 1/6 dan ibn akan mendapat baki asobah. Saya menggunakan huruf qauf sebagai ringkasan kepada baki. Okey, jadinya kenapa zauj ni akan dapat 1/4? Kerana yang mati ni adalah isteri dia, dan isteri dia ni ada meninggalkan seorang anak lelaki, iaitu furuk waris. Seperti mana yang saya dah jelaskan tadi, yang mana jika isteri dia tu mati kemudian meninggalkan furuk waris, maka suami akan dapat 1/4. Begitu juga dengan ibu. Ibu akan dapat 1/6 kerana si mati ni adalah anak dia. Jadinya si mati ni ada meninggalkan furuk waris, iaitu anak lelaki. Jadinya ibu ni akan dapat 1/6. Manakala ibn pula, anak lelaki, dia memang akan ambil baki asobah, baki daripada harta peninggalan si mati ni selepas diberikan kepada zauj dan Okey, seterusnya kita kena tahu berapa saham yang bakal ketiga-tiga orangnya akan peroleh. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk tahu berapa saham yang bakal diperoleh oleh ketiga-tiga orang ni, kita boleh buat cara ni. Kita kena tambahkan dulu bahagian mereka ni, 1/4 tambah 1/6. Okey, yang baki ni kita biarkan dulu. Kita kira yang ada bahagian ni dulu. Okey, pembawah dia adalah 12. Jadinya, yang sebelah ni pun kita kena samakan pembawah dia. Jadi 12. Okey, 4 darab 3 adalah 12. Lepas tu atas pun kita kena darab dengan 3 juga. 6 darab 2 adalah 12. Lepas tu atas pun kena darab dengan 2. Okey, jadinya kat sini 1 darab 3, 3. Tambah 1 darab 2, 2. Okey, dapatlah jawapan 5/12. Okey, jadinya kat sini akan ada baki, iaitu 7/12. Okey, macam mana kita tahu bakinya adalah 7/12? Cara dia macam ni. Kita tolakkan yang bawah ni, 12, tolak dengan 5 yang atas. Dapatlah 7. 7 ni kita perkan dia dengan 12. Jadi ini adalah baki. Baki ni adalah milik ibn, sebab dia kan ambil baki tadi. Jadinya situasi ini adalah masalah al-adilah. Kerana kita boleh tengok kat sini, yang saham asal tadi adalah 5/12. Tambahkan dengan yang kita dapat baki tadi tu, 7/12. Okey, jadinya kita akan dapat 12/12. Okey, itu bermakna ini adalah masalah adilah. Sebabnya saham dan juga asal masalah dia adalah sama. Yang atas ni adalah saham, yang bawah ni adalah asal masalah. Jadi seperti mana saya telah jelaskan tadi, yang mana masalah al-adilah ni
dia punya saham dan juga asal masalah dia adalah sama. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita bahagikan berapa harta yang bakal ketiga-tiga orang ni dapat. Okey, mula kita kena bahagikan RM24,000 ni. Bahagikan dengan asal masalah ataupun saham. Dalam situasi masalah al-adilah ni, kita boleh bahagikan mana-mana je, sama ada saham ataupun asal masalah, sebab kedua-duanya adalah sama. Bagikan dengan 12. Dapatlah RM2,000. Okey, RM2,000 ni lah bakal kita gunakan untuk darab dengan saham-saham ahli waris ni. Okey, memula kita bagi dekat Zauj dulu. Suami. Okey, saham suami adalah 3. Kita darabkan dengan RM2,000 ni. Dapatlah RM6,000. Kemudian kita bagi dekat pula, ibu. Saham bagi ibu adalah 2 tadi. 2 darabkan dengan RM2,000. Dapatlah RM4,000. Okey, akhir sekali kita bagi dekat Ibin, anak lelaki. Ibin ni dapat 7 tadi. Saham dia adalah 7. Okey, 7 darabkan dengan RM2,000 juga. Dapatlah RM14,000. Okey, jadinya inilah harta yang bakal ketiga-tiga waris ni dapat. Dan suami di sini akan dapat RM6,000. Okey, untuk pastikan bahawa situasi ni adalah memang betul-betul masalah al-adilah, kita boleh tambahkan harta-harta yang telah kita pecahkan tadi ni untuk kembali kepada harta asal. Adakah sama dengan harta asal? Okey, cara dia macam ni. RM6,000 tambahkan dengan RM4,000 dan tambah dengan RM14,000. Maka kita dapatlah jawapan dia. Okey. Hasilnya adalah sama seperti harta asal. Jadi ini adalah masalah adilah. Ini bermakna harta yang ada tu memang cukup-cukup je untuk dibahagikan kepada ahli waris. Jadinya itulah sahaja yang dapat saya kongsikan bersama anda untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana pembahagian suami dalam pewarisan harta pusaka isteri. Semoga memberi manfaat untuk semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.